Jadi Lena Pura Lena berhubung dengan perjumpaan kami dengan Kasih Ahmad tak? Malam ni masuk hari yang ke hari yang ke-7 dah seminggu. Bagaimana tercetus ni idea nak jumpa Kasim Ahmad ni, yang kami panggil Pak Kasim lah. Jadi sebab kita ni orang Islam adalah merupakan agama dakwah. Ramailah orang kata buang masa je jumpa Kasim Ahmad ni. Dia dah kafir, dia dah sesat, murtad. Hukum pancung dia layak Kasim Ahmad ni. Dia kata buang masa je jumpa Kasim Ahmad ni. Saya kata di dalam dakwah dia kena buang masa, kena ruang masa, dia kena bagi masa, jangan putus asa. Ini di dalam dakwah. Sebab kita tak tahu lagi Kasim Ahmad ni mati dalam kafir ataupun tidak. Dia masih ada ruang. Sebab kita tengok dalam hadis Bukhari, maknanya kesudahan manusia itu berdasarkan kepada nasib dia, berdasarkan kesudahan di hujung usia dia. Dia sempat ataupun tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam hadis-hadis kata, peluang bertobat itu, pintu taubat masih terbuka selama mana nyawa tidak sampai ke halqum. Jadi Pak Kasim ni lama lagi tu rasanya. Jadi orang sahabat-sahabat ajak saya pergi ziarah dia masa dia sakit. Saya tak sempat, saya ada program. Kebetulan dia keluar daripada hospital. Lalu kami pergi ziarah Pak Kasim ini. Biasanya kalau orang yang sakit ini, macam kita sendirilah kalau sakit, orang mari ziarah kita rasa lembut hati. Walaupun sebelum ni kita nak marah kat orang tu. Apatah lagi, rombongan kami tidak ada bermusuh dengan Pak Kasim ini, dengan Kasim Ahmad. Jadi kita pergi di atas tujuan dakwah. Dan kita nak kemukakan hujah-hujah kita. Fakta-fakta yang kita ada, bahawa pegangan dia salah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, kita tak boleh paksa dia supaya ikut cakap kita. Pegang kepada hujah kita. Masing-masing dia ada pandangan, masing-masing dia ada hujah. Sebab tu orang tanya pula kan, macam mana boleh bertemu dengan Ustaz Zamihan sekali? Itu secara kebetulan. Saya pun dihubungi oleh seorang sahabat supaya pergi ziarah Pak Kasim. Dan secara kebetulan juga kawan saya ini, dia menghubungi juga ustaz-ustaz lain, pihak lain, orang-orang lain, termasuklah Ustaz Zamihan. Jadi bila saya pergi di rumah, sampai rumah Pak Kasim tu, secara kebetulan bertemu dengan dia. Itu secara kebetulan semua. Jadi maknanya sampai yang terakhir ini kita nampak pendirian dia begitu. Dia tidak berganjak lah. Jadi tak ada masalah bagi kita. Sebab kita disuruh menyampaikan dakwah. Orang tak terima itu bukan kerja kita. Kita sampaikan saja. Dan orang tanya kita, kenapa tak buat debat secara terbuka? Sebab Rasulullah ni dia tak buat debat dengan Abu Talib secara terbuka. Dia ada kes-kes, isu-isu yang tertentu je buat debat secara terbuka ini. Sebab kita pergi dengan dia bukan nak berbalah, bukan kita nak berkelahi. Apatah lagi kita pergi rumah dia, kita sebagai tetamu. Dan Pak Kasim ni orang yang tua, kita kena hormat dia sebagai orang tua. Saya tanya dia, Pak Kasim dah berapa umur? Dah 80 tahun. Jadi pergi kita bukan nak pergi kelahi dengan dia. Sebab itu saya sendiri bersedia dengan mendengar hujah dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia cakap saya dengar. Walaupun banyak hujah-hujah, pendapat dia tak betul, kita kena bersedia mendengar pandangan orang. Selepas dia berhenti cakap, baru saya tanya balik. Jadi kesimpulan daripada perjumpaan kami dengan Pak Kasim ni, dia bukan orang yang hebat. Dia tidak ada hujah, dia tidak ada dalil. Dan saya sendiri cuba mengelak ketika berbahas dengan Pak Kasim ini dengan menggunakan dalil daripada hadis Nabi. Sebab memang hadis dia tak pakai. Walaupun dia kata dia terima hadis, cuma hadis yang bercanggah dengan Al-Quran dia tolak. Kalau gitu sama dengan pendirian saya. Saya pun tolak hadis yang bercanggah dengan Al-Quran. Sebab ulama-ulama hadis kata, di antara ciri hadis-hadis yang dhaif dan ciri hadis-hadis yang maudhu' adalah bercanggah dengan Al-Quran. Yang ni sependapat saya dengan Pak Kasim. Jadi saya cuba saya dengar, saya hormati pandangan dia walaupun tak betul. Sebab tu saya tak cantah dia. Ketika dia bercakap, saya tak ganggu, saya dengar. Walaupun tak betul, banyak tak betul. Sebab tu saya rasa tak perlu diadakan debat secara terbuka dengan Pak Kasim ni. Dia bukan orang yang pandai, bukan orang yang hebat. Dan saya rasa saya boleh mematahkan hujah Pak Kasim ni dengan Quran sahaja.
Cuma bila kita tanya beberapa soalan, dia tak boleh jawab. Kita tanya ini apa dia kata Quran. Pak Kasim tahu mana ini Quran? Dia kata orang dulu-dulu cakap. Macam mana boleh terima cakap orang dulu? Hadis pun Pak Kasim tak pakai. Soalan yang kedua, saya tanya dia, Pak Kasim kata kalau tak pakai hadis, kita boleh sembahyang sebab Nabi Ibrahim dah sembahyang. Lalu saya baca ayat Quran di dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah Tuhanku, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Taala, jadikanlah aku ini orang yang sembahyang dan juga zuriat-zuriat aku. Lalu saya tanya Pak Kasim, macam mana cara Nabi Ibrahim sembahyang? Pak Kasim kata tak perlu ikut hadis Nabi Muhammad, nak ikut cara Nabi Ibrahim. Bagaimana kafiat Nabi Ibrahim sembahyang? Itu jangan tanya, pergi balik. Jadi saya rasa kalau dibuat debat secara terbuka pun dia tak boleh jawab. Dan masing-masing ada pengikut, ada pengaruh. Jadi kita pergi berdakwah bukan nak berbala. Kalau buat secara terbuka ni masing-masing ada pengaruh, masing-masing ada penyokong, jadi kelahi saya nampak. Jadi dia tak akan lembut hati, dia akan masih lagi dikerah. Kalau sekiranya hadis Nabi dia tak pakai, tak perlu kita kemukakan fatwa-fatwa ulama ni lagi dia tak pakai. Sebab hadis pun dia tak pakai. Jadi saya rasa masih ada ruang lagi. Selama mana dia tak mati, kita jangan putus asa. Sebab tu saya nak ulang sekali lagi. Kita sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, kita kena bagi masa, buang masa dan jangan putus asa. Ini awal-awal lagi cantah. Buang masa jumpa Kasih Ahmad dah murtad. Hadirin sekalian, kita kena ingat, saya tertarik dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi ni bila orang yang bukan Islam sakit, dia pergi dakwah. Dan sebahagian daripada orang yang Nabi pergi sampaikan dakwah, Nabi pujuk orang masuk Islam. Saya tengok dalam Sahih Bukhari, ada sebahagian orang Yahudi ni masuk Islam hasil daripada pendekatan dan cara yang disampaikan oleh Nabi. Abu Talib nak meninggal dunia pun, dia sampaikan dakwah. Bila dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Janaiz, Abu Sufyan telah meninggal dunia. Nabi pergi ziarah jenazah dia. Dia meninggal dalam keadaan kufur lah. Tetapi Nabi pergi buat apa? Nak tunjukkan bahawa bukan Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, bukan Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay pergi tu nak sampaikan dakwah orang yang masih hidup. Nak ceritanya Nabi ni tak ada dendam. Semasa hidup Abdullah bin Ubay ni, apa benda yang dia tak buat kepada Nabi? Caci maki, hina, kutuk Nabi. Nabi pergi ziarah dia, Nabi bagi baju dia untuk kafan jenazah Abdullah bin Ubay. Ulama kata ramai orang masuk Islam dengan tindakan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi secara kesimpulan, apa hal, apa keadaan pun kita kena contohi Nabi. Nabi contoh yang terbaik. Dan saya rasa, bagi saya, kalau Muslim masih ada ruang, masih ada peluang untuk siapa-siapa yang nak pergi ziarah Pak Kasim ini untuk pujuk dia kembali ke pakar jalan. Wallahu alam. Ada soalan yang berkaitan? Yang perempuan yang selalu letak dia halangan jalan Nabi SAW sampai ke tahap tiba-tiba tak ada, Nabi ziarah dia dan akhirnya dia masuk Islam kan. Maknanya dia tengah sakit waktu tu kan. Banyak riwayat. Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi, banyak riwayat tentang bagaimana Nabi mendekati orang yang bukan Islam ketika sakit. Dan sebahagian daripada mereka memeluk agama Islam. Sebab itu kita orang Islam, kita jangan bertindak, semua keadaan kita bertindak sebagai qadi. Menghukum orang. Begini. Kita kena bertindak sebagai doa, sebagai pendakwah. Wallahu a'lam. Bersama satu hati suara meluahkan rasa gundah di jiwa. Gejala melanda akidah umat dicabar, marilah kita pertahankannya. Bersatu suara dan satu usaha, bergandingan tangan menggapai cita. Tiada mustahil jika umatnya teguh bersama, dengan keizinan Allah
kita pun takkan mampu bertiup. Keimanan yang utuh tidakkan mudah runtuh, biarpun dihasut musuh-musuh agama. Mantapkan indah utuh agama, perkasa umat, tekun negara, bersatu jiwa. Tak kira warna, kulit dan bangsa, erti bersaudara. Marilah kita bersama zahirkan rasa keprihatinan dalam usaha selamatkan akidah umat. Ya Rabbi sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana. Bersatu suara dan satu usaha, bergandingan tangan menggapai cita. Tiada mustahil jika umatnya teguh bersama, dengan keizinan Allah yang Maha Esa. Andainya warga bersatu kan gentar seteru, angin sengketa pun takkan mampu bertiup. Keimanan yang utuh tidakkan mudah runtuh, biarpun dihasut musuh-musuh agama. Mantapkan indah utuh agama, perkasa umat, tekun negara, bersatu jiwa. Tak kira warna, kulit dan bangsa, erti